Prime Minister at the time, Dr. Mahathir, told me, Jeffrey, don't teach the people what they don't know. That was the attitude of Kuala Lumpur leaders. This was, indicated by the Prime Minister. When I was in detention, another inspector told me not to teach history. Don't teach people history, he said, or you will be nipped in the bud. And I was thinking, isn't that our duty to teach, what they don't know? What more history? So we know that is the attitude. They want to hide the truth. Saudara-saudari sekalian, khususnya daripada Sabah dan Sarawak, hari ini saya akan bercakap berkenaan dengan Sabah dan Sarawak, hubungan kedua-dua negeri ini dengan kerajaan pusat dan segala perasaan tidak puas hati yang biasa disuarakan oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Saya menjadi Perdana Menteri pada 1981 dan saya tidak memberi perhatian kepada perubahan yang besar dalam sistem ini. Sekarang ni saya sedar bahawa dianya tidak menepati perjanjian yang dibuat pada tahun 1963. Pada masa itu perjanjian dibuat ialah antara kerajaan pusat di Semenanjung dengan Sabah, Sarawak dan juga dengan Singapura. Kita tahu bahawa perjanjian dengan Singapura itu dibatalkan, tetapi kita teruskan hubungan kita dengan Sabah dan Sarawak, tetapi malangnya tidak mengikuti perjanjian pada 1963. Pada 1963 perjanjian ialah antara kerajaan pusat dan kerajaan Sabah dan Sarawak. Jadi kita lihat sini ada 3 entiti. Apabila kita laksanakan perjanjian ini, dia lari daripada perjanjian dengan kerana kita menempatkan Sabah dan Sarawak sebagai satu di antara 13 buah negeri di Malaysia. Ini berlainan daripada perjanjian. Sepatutnya Sabah dan Sarawak dan kerajaan pusat anggap ketiga-tiga ini sebagai wilayah yang telah mengadakan perjanjian. Dengan wakil-wakil daripada Sabah dan Sarawak, kita berpendapat bahawa kita harus kembali kepada perjanjian pada 1963, iaitu perjanjian antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. I never regret being arrested, being put in prison, being becoming a fugitive, being called orang gila. I hope that this has helped Sabah leaders to realize that sacrifice is worth a lot. I created this United Borneo Front, UBF, as a vehicle to educate the people and the leaders. Every political party eventually adopted that struggle for the rights of Sabah. My hope is that we either review Malaysia, looking at our relevancy, are we partners, equal partners, then make the constitution equal partners. Tuan Speaker, Perdana Menteri ke-10 telah memberi jaminan supaya melaksanakan MA 63 dengan penuh. Tetapi sehingga hari ini 40% hasil bersih belum lagi dikembalikan kepada Sabah. Pengembalian hasil bersih 40% dari segala hasil yang dikutip oleh persekutuan dari Sabah adalah terpaku dalam perlembagaan. Dan perlembagaan harus dihormati kerana setiap wakil rakyat, setiap menteri telah bersumpah untuk mempertahankan perlembagaan.